Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu 'ala an-nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa sabiyyuhu wa khaliluhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat pada ayat yang ke-60 muka surat 536 suratul Waqi'ah juzuk yang ke-27. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. صدق الله العظيم. نحن kamilah qaddarna yang telah menentukan bainakumul mauta, di antara kamu akan kematian, wa ma nahnu bimasbuqin, dan sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan. Maksud kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah aqidatul Islam, ini adalah sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, juga qudrah. Iradahnya yakni berkehendak untuk mencipta kematian, seperti mana dia berkehendak untuk menciptakan kehidupan. Kemudian qudrah, maka wujudlah kematian dan juga kehidupan pada makhluk. Itu atas dasar qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang perlu kita ketahui, di sudah aqidatul Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayyan, maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala juga muhyi, dia menghidupkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mumit, dia mematikan. Hanya yang perlu kita ketahui, dia sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hayyan, sifat pada zat qadim. Terdahulunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayyan, maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala muhyi, dia menciptakan kehidupan. Tetapi hendaklah kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan, bukanlah kehidupan makhluk dikongsi dengan Allah hayyan itu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi maksudnya hayyan, maha hidupnya Allah, tidak ada kaitan pada muhyi itu, tidak ada kaitan dengan kehidupan makhluk. Oleh kerana itulah saya melihat orang akhir zaman dia belajar Allah Subhanahu wa ta'ala cipta kehidupan agar kita hidup bersama Allah yang maha hidup. Makna hidup dengan Allah, Allah hidup dengan kita. Seperti mana contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan kita di syurga, lalu kita hiduplah selama-lamanya dengan Allah dalam syurga. Lalu kita tanya, di mana Allah? Allah di syurga. Lalu tu pasal kita hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesalahan dari sudah aqidatul Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menciptakan syurga, qudrah, lalu terciptalah syurga. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Ghani, dia itu maha kaya. Maksudnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dia berhajat dengan makhluk yang dicipta walaupun namanya syurga. Lalu tidak terlibat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sifat pada hayyan itu tersendiri pada wahidah ataupun sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan bukannya agar kita hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Tidak ada kaitan. Contoh, seorang raja mahu rakyat jelata hidup bersamanya dalam negeri dia. Lalu raja itu pun hiduplah bersama dengan rakyat jelata dalam negeri. Jadi jangan diberi contoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan syurga, lalu ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga, lalu mereka menisbahkan Allah berada di syurga. Lalu kita bersama Allah selama-lamanya di dalam syurga.
Di sudut akidatul Islam bukan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dirinya ketika itu ada syurga, berada di syurga, tapi tidak ada kaitan langsung Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga, luar syurga, atas syurga. Tidak ada kaitan dengan makan. Makan itu tempat, seperti mana tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman itu masa. Itu yang pertama pada hayyan, sebab ada kaitan dengan nahnu qaddarna bainakumul mauta. Yang kedua berkaitan dengan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala aliman, maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Sebelum dia menciptakan makhluk alam semesta, ataupun kita bagi contoh kita ini, sebelum diciptakan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kita yang akan diciptakan. Siapa kita, takdir bagaimana, ditetapkan apa, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu kita belum dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmunya, dia tahu, dia kenal kita siapa, tapi dia juga yang cipta nanti. Yang ketiga adalah iradah, dia berkehendak untuk menciptakan kita. Seperti mana menciptakan alam semesta juga dia berkehendak. Dia tapi sekadar berkehendak, tidak ada kaitan bahawasanya ketika itu telah adanya kita. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, itu sifatnya qadim. Begitu juga ilmu itu qadim, hayyan itu qadim. Maka tak terlibat langsung dengan makhluk yang bersifat dengan sifat yang baru. Lalu Allah berkehendak, makhluk tidak ada, tapi dia berkehendak untuk menciptakan makhluk, berkehendak menciptakan kita. Saya bagi contoh yang lain. Atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum dicipta oleh Allah. Perjalanan kehidupan kita Allah tahu, sehingga Allah tahu kita akan mendapat 5 orang anak atas ilmu Allah, tapi kita belum dicipta oleh Allah. Atas iradah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menghendaki kita ada 5 orang anak. Kemudian pula qudrah, maka dengan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita, lalu kita berkahwin sehingga dapatlah 5 orang anak. Jadi maksud apa? Aliman, kemudian iradah, kemudian qudrah. Jadi dalam ayat ini kata ulama-ulama kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan kematian sebelum dia menciptakan kematian. Apa maksudnya? Atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengetahui siapa makhluk yang akan hidup, kemudian dia mati bila. Makhluk itu belum diciptakan oleh Allah. Ta'aliman, ilmu dia. Kemudian atas iradah Allah Subhanahu Wa Taala, dia berkehendak menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Mati itu pula dia berkehendak untuk hidup balik. Sebelum tu hidup, dia berkehendak untuk matikan. Tapi makhluk belum diciptakan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan zat al-qudrah, yang berkuasa. Lalu dia menciptakan kita, dia menetapkan bahawa kita adanya kehidupan, kematian. Kemudian setelah kematian adanya kehidupan. Lalu tu yang dikatakan qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Maksudnya mustahil bagi Allah ada makhluk boleh melemahkan dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Satu, mustahil bagi makhluk mengetahui sesuatu yang dirahsiakan oleh Allah atas ilmu dia. Dua, mustahil makhluk mengetahui seperti mana yang diketahui oleh Allah. Tiga, dan mustahil juga bagi makhluk dia mengetahui sebelum sesuatu makhluk dicipta oleh Allah. Maksudnya apa? Seperti mana orang zaman 2026, 27, 2030, bahkan dia memandang nanti orang 2070 lain, kenderaan lain. Sebenarnya itu adalah satu daripada logik lah. Dia memandang alam akan datang, zaman akan datang. Tetapi di sudutnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dikatakan yang ghaibah, yang ghaib, manusia tak mampu untuk berfikir. Itu kerana itu ta'rif yang ghaibah, ghaib. Apa maksudnya? Zaman akan datang, masa akan datang, semua ilmu Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan ghaib. Orang akhir zaman ini dia belajar, dia over belajar.
sehingga dia buat kajian sampai bawa sesuatu masuk makmal, dikaji dengan alat elektronik, alat itu, alat ini. Padahal sudah aqidatul Islam, perkara yang ghaib tidak boleh dikaji dengan apa-apa alat sekalipun. Seperti mana makhluk yang ghaib juga tidak boleh dikesan melalui satu alat yang canggih sekalipun. Seperti mana contoh ada satu alat elektronik, kilang ni buka je, kita tanya produk apa, ini untuk mengesan malaikat, ada tak kat kita? Kalau ada dia bunyi tit tit begitu. Kalau malaikat maut ting 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 ting, oh begitu. Adakah kita akan beriman yang itu? Cerita ni cerita ghaib, kita kena beriman. Tapi dengan alat dia tak menyebabkan kita perlu beriman. Itu pasal kita banyak kena tipu dalam TV, baik barat, begitu juga di tanah Melayu. Disebabkan jin itu ghaibah, dia ghaib. Satu alat letak dalam rumah lama, lepas tu alat tu pun dia lampu dia naik, lepas tu bunyi tit tit tit, hantu datang. Tidak, makhluk ghaib tidak boleh dikesan melalui itu. Sebab takrifnya ghaib, sebab jin ke, kata setan ke, itu ghaibah. Dan jin juga dia pun tak tahu alam ghaib. Sebab dia pun dah ghaib, dia pun tak tahu alam ghaib. Begitu juga malaikat tidak tahu alam ghaib, melainkan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Sebab ghaib itu tidak boleh difikir dengan akal. Dia tanpa pendahuluan dan tanpa dengan kajian. Oleh kerana itu perkara yang ghaib hanya diperintah beriman saja. Termasuklah kematian itu pun perkara yang ghaib. Dan tidak ada siapa yang akan mengetahui dia akan mati bila. Ghaib tanpa melalui kajian. Seperti mana contoh, ada dua beg pakaian, beg pertama, beg kedua. Orang tanya kita antara dua beg ni mana yang berat? Oh, nanti saya angkat tengok. Angkat beg yang kedua berat. Sebelum dia mengetahui adakah dia bersifat ghaib, dia ghaib sebab dia tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala-galanya. Lalu kemudian dia pun tahu. Bila dia dah tahu, dengan dia mengangkat rasa beban beg kedua tu lain untuk dia ni, maka dia kata beg kedua ni jauh lebih berat pada beg yang pertama. Adakah itu termasuk perkara yang wajib diimani? Tidak. Sebab apa? Perkara yang diwajibkan beriman atas perkara yang ghaib, dia tidak melalui itu. Dia tidak melalui, dah tahu yang mana satu, mana yang lebih berat. Seperti mana kain, coraknya sama, tapi dia kata harga lain. Oh, apa yang menyebabkan lain? Ada kain yang kasar sikit, ada kain yang lembut, tapi bentuknya sama. Lalu kalau tengok begitu, agak-agak yang kita tahu tak mana yang kasar, mana yang lembut? Jawapan tidak, melainkan kita sentuh, mana dia ria rasa pada tangan. Tapi itu adakah ghaib? Tidak termasuk ghaib. Tidak termasuk ghaib. Walaupun kita tak tahu tu namanya ghaib, tapi tak masuk pada iman, maka tak termasuk pada hakikatnya ghaibah. Iman itu makna beriman pada perkara yang ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Lalu ayat ini qaddarna, tidak lain melainkan dia berkaitan dengan sesuatu yang ghaibah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata ulama, nahnu qaddarna bainakumul mauta, bainakum di sini kata ulama bukan sekadar kita sesama manusia, tapi kum dimenunjukkan kamu sesama malaikat, kamu sesama ni haiwan, kamu sesama dengan jin, kamu sesama dengan alam semesta, adanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu bukan ditujukan secara khusus hanya manusia, tapi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala beri nyawa akan merasai mati. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan. Mana mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilemahkan. Maksudnya kalau datangnya kematian, ketentuan takdir mati datang, mustahil seseorang itu boleh melarikan diri pada kematian. Jadi bila manusia itu dia boleh lari pada malaikat maut,
menunjukkan sifat Allah pada menakdirkan akan kematian itu lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki sifat lemah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Quran, apabila telah datangnya ajal, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tak takhirkan, lewat sesaat, begitu juga awal sesaat. Tidak, dia tepat pada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan atas para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kematian itu, di mana datangnya malaikat maut mencabut nyawanya, nyawa kita semua. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti juga kamu. Maksudnya di sini adalah pada hari kiamat kelak. Orang dulu-dulu pun Allah Subhanahu Wa Taala matikan, kemudian di akhirat mereka dibangkitkan. Lalu begitu juga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita juga dibangkitkan. Maknanya kedudukan 70 umat yang disebut oleh Rasulullah SAW semua dalam keadaan yang sama saja. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan menciptakan kamu kelak dalam keadaan yang kamu tidak ketahui. Inilah menunjukkan dia sudah akidatul Islam. Keadaan manusia pada hakikat setelah dia dibangkitkan, dia dikumpulkan, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya muktamad keadaan seseorang itu di akhirat tidak ada siapa yang mengetahui. Bahkan Nabi SAW juga bercerita sekadar mana yang Allah perlihatkan buat Rasulullah, sekadar itu. Allah pernah memperlihatkan kepada Nabi kita di akhirat itu ada 120 saf seluruh umat. Umat itu ada 70, semua ada di safnya 120 saf. Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi kita, dan Nabi kita melihat daripada 120 saf, 80 saf umat dia saja, yang lain 69 umat yang lain. Maknanya menunjukkan umat baginda Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu jumlah yang jauh lebih ramai berbanding umat-umat yang terdahulu. Sebab Nabi waktu malam Mi'raj itu, Nabi tengok Nabi Musa alaihissalam duduk dengan umatnya, kaumnya, dengan satu jumlah yang amat ramai. Dan Nabi Musa berbangga pula ketika itu. Nabi kata, aku tidak pernah melihat satu Nabi yang mempunyai bilangan umat yang sangat ramai melainkan Musa alaihissalam. Dia kaum Bani Israel. Tetapi dalam sejarah menunjukkan pada zaman Nabi Musa waktu itu, kaum dia 600,000 orang je. Lepas dia wafat, wallahu ta'ala alam lah, sampai berakhirnya Bani Israel setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Nabi Isa. Tapi bukan semua Bani Israel nak ikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia stop juga. Dia namanya dia bawa Taurat, tapi ajarannya dia stop. Antaranya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya solat, diri, rukuk, sujud. Kemudian pula umat dia itu mengubah. Ini ketika Nabi Musa dah wafat. Dia ubah sehingga solatnya sekadar diri dengan sujud, rukuk tak ada. Sama seperti mana kita, kalau kita solat diri dengan sujud, dia rukuk tak ada, solat tak sah. Kalau 10 tahun solat begitu pun tak sah lah. Lalu itu juga yang dilakukan oleh umat Bani Israel. Bila Rasulullah SAW diutus ke Madinah, Nabi pun tengok bagaimana solat Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Lebih-lebih Yahudi lah di Madinah tu ramai. Sebab Nasrani dia tak ada tempat nak buat rumah ibadah, duduk diam-diam dalam rumah. Tapi Yahudi ni yang banyak buat rumah ibadah. Tu yang duk tengok mereka solat diri dengan sujud rukuk tak ada. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun turunkan ayat Quran, jadikanlah solat tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in,
Rukuklah bersama orang yang rukuk. Allah perintah baca ayat ni kepada itu orang Yahudi. Apa maksudnya? Orang Yahudi Allah nak bagi tahu solat mereka selama mereka hidup, solat itu Allah tak pernah terima pun, tak sah pada hukum hakam mereka. Tapi itu yang mereka bina, itu yang mereka lakukan. Lalu turun ayat warka'u ma'ar waqi'in, yakni maksudnya orang Yahudi itu kena ikut yang mana umat yang solat ada rukuk. Jawapannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Bismillah. Maksudnya di sudut usul, ayat ini turun di Mekah. Nabi baca untuk orang-orang kafir, musyrikin Mekah. Kalau ditanya mereka berkaitan siapa cipta manusia, mereka mengakui tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Mereka tak jawab Hubal, Lata, Uzza, Manat. Yang mereka jawab adalah Allah. Allah menciptakan manusia. Jadi seperti mana juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini, wa laqad alimtumun nash'atal ula. Mana kamu dah tahu bahawasanya yang memulai penciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah Allah yang menciptakan kamu daripada tiada menjadi ada. Tiada itu dia sudah akidah disebut adam. Ada itu ada, wujud. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar menciptakan kamu. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan juga pendengaran yang menyebabkan kamu mendengar, mata sehingga kamu boleh melihat, sehingga apa yang kamu makan itu, ini kamu mengetahuinya. Siapa yang memberinya? Jawapannya mereka jawab Allah yang sediakan buat kami. Itu jawapan daripada orang kafir, betul, kafir musyrik. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad alimtum. Dan sesungguhnya kamu dah tahu. Mana Allah mengakui mereka dah tahu, mana mereka tak berdosa dalam hal ini. Tapi oleh kerana itulah mereka itu berpaling pada agama Allah, sehingga mereka disebut sebagai musyrikin. Falaula tadhakkarun. Kalau sekiranya kamu telah mengetahui, mengapa kamu tidak mahu mengambil pelajaran? Pelajaran adalah hikmah. Kalau Allah yang berkuasa menciptakan kamu, mengapa kamu nak cari Tuhan lain yang kamu pun tahu dia tak ada kuasa? Hubal ke, Manat ke, itu semua kamu mengakui dia tidak dapat melakukan apa-apa, tidak dapat memberi mudarat ataupun memberi manfaat sekalipun. Bahkan kalau sekiranya kamu sakit, kamu pun tahu bahawa Tuhan kamu tidak boleh menyembuhkan daripada apa-apa. Kamu mengakuinya. Bahkan sewaktu kamu berada di tengah laut, datang ombak besar, kemudian kamu pun menyerulah Tuhan-Tuhan kamu tu, tidak ada jawapan. Kemudian kamu menyuruh Allah mukhlisin lahuddin. Hati kamu memang tawajuh kepada Allah. Allah bagi tahu gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kamu. Tak kala mana kamu telah selamat sampai ke darat, kamu bersyukur pula pada Tuhan-Tuhan yang tak menyahut seruan kamu. Kamu meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menunjukkan bahawasanya afalaula tadhakkarun, mengapa kamu tak ambil pelajaran? Afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berfikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, tapi kamu bersyukur pada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia daripada permulaan, itulah Adam alaihi salatu wassalam. Summa yu'idu, kemudian yang mengembalikan kamu dengan cara lepas kamu mati dihidupkannya. Makna menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kamu, dia bukan sekadar cipta kamu bagi kamu hidup, dia juga mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu kembali.
Ada sebahagian di antara orang-orang musyrikin mengingkari yang ini. Mereka mengakui Allah cipta manusia bagi kehidupan pada manusia dan mematikan, tetapi Allah tidak berkuasa untuk kembali menghidupkan. Itu mereka ikrar. Ada juga mazhab kaum musyrikin lagi lah. Bagi mereka bahawasanya mereka tidak mati melainkan dengan peredaran zaman, bukan atas kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Wa huwa ahwanu alaih, bahkan perkara itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran itu turun dalam bahasa Arab. Orang yang mendengar itu orang Arab. Quran turun dengan sebaik-baik bahasa yang paling mudah untuk mereka faham. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan gaya bahasa begitu, mereka sangat-sangat memahaminya. Disebabkan Quran itu dengan ketinggian bahasa menyebabkan mereka juga memahami ketinggian itu. Apa maksudnya di sini? Maka tidak ada alasan buat mereka untuk beriman. Sebab apa? Quran mengungguli bahasa mereka dan dengan apa yang mereka suruhkan kepada tuan-tuan yang lain. Apabila Rasulullah SAW dakwah kepada mereka, mereka mengakui dakwah Rasulullah jauh lebih baik pada sesama mereka. Tetapi oleh kerana hati mereka itu telah tertutup disebabkan kekufuran dan kekafiran mereka, maka mereka enggan menerima. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Tutup hati ini maksud kata ulama kita adalah kerana kekafiran, dan bukan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu tutup barulah mereka kafir. Tak, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan pintu hidayah, tapi mereka tak berminat, sehingga mereka berusaha untuk kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala ambil usaha tadi, kerana kekafirannya menyebabkan Allah tutup hati-hati mereka. Bagi orang yang beriman, dia berusaha dan iman, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuka pintu hidayah seluas-luasnya. Itu kaedah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi akidahnya Mu'tazilah berlainan. Ahlussunnah wal Jamaah tak berani nak mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat zalim, tidak adil. Ahlussunnah wal Jamaah tak berani nak mengatakan demikian kerana kita tak jumpa dalil yang Allah kata dia zalim. Walaupun dia boleh fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa saja, berkuasa atas apa saja. Akan tetapi kita tak berani nak kata Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat buruk kerana ada tasbih untuk Allah. Tanzihullah minasu, mana bertasbih atas Allah, mencucikan Allah daripada sifat buruk. Mu'tazilah kata antara sifat buruk pada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menutup hati manusia daripada menerima hidayah. Itu Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan demikian, kerana dalam ayat itu menyebut atas sebab kekafiran. Bukannya Allah Subhanahu wa taala terus nak tutup hati mereka begitu, tetapi dengan usaha kekafiran barulah Allah Subhanahu wa taala menutupnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Seterusnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahrusun, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu cucuk tanam. Ini zahir, boleh digambarkan, dibayangkan. Kerana apa yang kita tanam tak termasuk perkara yang ghaib, tapi hasilnya ghaib. Apa maksudnya? Tanah tidak ghaib. Usaha tangan kita bercucuk tanam sesuatu itu tidak ghaib, tapi hasil dia tumbuh, buahnya ke apa ke, hasil itu ghaib. Kita tidak mengetahui berapa banyak yang akan keluar buah dalam satu pohon. Kita tidak mengetahuinya. Itu ghaib. Tapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahrusun, oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala dikatakan. Sebab kalau berkaitan dengan iman, dia berkaitan dengan yang ghaib,
iman, percaya, terima aja. Kaedahnya begitu. Tetapi kalau perkara itu dikaitkan zahir kehidupan manusia, lalu Allah fokuskan kepada akal kita. Kamu dah lihat, kamu dah buat, kamu mengusahakan, kamu hidup dengan tanah, kamu bercucuk tanam. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala nak bertanya, antum tazra'unahu, apakah kamu yang menumbuhkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala tanya begitu. Sebab pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang musyrikin ini dia sombong kalau dia tanam keluar buah, maka mereka mengatakan kami yang tanam, kami yang tumbuhkan. Itu sebab mereka kafir kan. Lalu di antara mereka itu muhajirin, orang masuk Islam, hijrah dengan Rasulullah, tapi iman belum kuat. Lalu mereka pun bercucuk tanam di Madinah. Lalu Rasulullah pun pergi tengok. Di antara mereka kata, bila saja dah keluar buahnya, keluar hasilnya, lalu mereka menisbahkan kami lah yang tanam, kami yang tumbuhkan. Lalu Rasulullah menegur, ya, kamu yang tujuh tanam, tapi yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah. Itu akidah. Seperti mana contoh, kita boleh makan, tetapi yang mengenyangkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minum untuk menghilangkan dahaga dan haus, tapi yang hakikat menghilangkannya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah memuji kita sakit, kalau hilangnya sakit itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dialah Allah yang memuji kita dengan sihat dan juga sakit. Afara'aitum ma tahrusun, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu cucuk tanam. Maknanya kamu yang campur tanahnya, kamu yang bajak, kamu letak benih. Antum tazra'unahu, apakah kamu yang menumbuhkannya? Di pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menumbuhkannya. Ini ulama akidah kita ini khilaf atas satu nama, atas tazra'unahu boleh dijadikan nama az-zari'. Az-zari' maksudnya yang maha menumbuhkan. Dalam Asma'ul Husna Allah yang 99 tidak ada. Dalam Quran pun tidak ada disebut Allah Az-Zari'. Tidak ada. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menumbuhkan. Lalu sebagai ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengambil atas dasar ayat ini yang menumbuhkan Allah, lalu diberi satu asma', satu nama Allah Az-Zari', yang maha menumbuhkan. Sebagai ulama tak setuju, kerana menambah nama Allah yang tak ada dalam Quran dan juga hadis Nabi. Sebagai ulama bersetuju disebabkan kita tidak menjumpai ada makhluk yang berkuasa menumbuhkan, tapi kita menemui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai. Walaupun ulama-ulama kita khilaf, walaupun begitu banyak ulama terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu namanya adalah Az-Zari'. Kita orang Melayu pun ada nama Ahmad Zari'. Kita pun tanya, cuba apa makna Zari' tu? Dia kata, aku pun tak tahu. Beritahu dia, yang maha menumbuhkan. Tapi kau tak jadi maha lah menumbuhkan je. Itu. Tapi itu tak hakikatnya sekadar nama. Sekadar nama. Seperti mana ayat Innahu huwa sami'ul basir, dalam ayat pertama surah Isra' tu, Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Sebagai ulama mendomirkan kata nama huwa itu untuk Allah As-Sami' Al-Basir, maha mendengar, maha melihat. Tapi sebagian ulama menyatakan ayat ini untuk Nabi, dia yang berjalan Isra' wal Mi'raj, Allah bawa dia linuriyahu min ayatina. Huwa itu kembali balik Nabi, makna menunjukkan Rasulullah benar-benar melihat, benar-benar melihat, mendengar apa yang berlaku di langit sana. Maka waktu Isra' pun ada yang berlaku sesuatu, sampai di atas sana pun berlaku sesuatu. Nabi benar-benar melihat, Nabi juga benar-benar mendengar. Tulisan qalam, dialog, tasbih malaikat. Dan ulama kata tidak ada masalah untuk menisbahkan huwa untuk Nabi, seperti mana juga dalam Quran Al-Aziz ada dalam surah Yusuf, tapi bukan untuk Allah, untuk raja yang pegang Mesir.
Nabi pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim, harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Itu tidak ada masalah. Itu di sudut tafsiran ulama kita. Tetapi di sudut zari' kata ulama, khusus untuk Allah. Kerana mustahil manusia dapat menumbuhkan sesuatu. Am nahnu zari'un, ataupun kami yang menumbuhkannya. Maksudnya jawapannya tetaplah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Mustahil selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menumbuhkan. Seperti mana Rasulullah mentarbiah para sahabat dengan kitab Allah, Quran. Seperti mana contoh yang saya berikan kisah tadi, dia cucuk tanah, lepas tu dah tumbuh, keluar hasil, dia pun istihad. Tanaman ini saya yang tanam, saya juga yang menumbuhkannya. Rasulullah berada di situ. Dan Rasulullah mengatakan, cukuplah bagimu mengatakan kamu tanam, tapi jangan mengatakan kamu yang menumbuhkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ni lah, afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Nabi baca ke ayat ni pada dia, sampai pada dia, maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan menyatakan dia yang telah menumbuhkan. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun. Law nasha'u, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, laja'alnahu hutaman, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia itu kering dan juga hutaman, hancur dia. Apa maksudnya di sini? Orang bercucuk tanam, kemudian datang pula musim kering, musim panas, kemudian pula tidak ada saluran yang dapat mengalir, air semua kering kontak, kemarau. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu sebab sehingga tak tumbuh apa-apa. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, law nasha'u, kembali pada ayat iradah wal qudrah. Maknanya bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlaku atau qudrah, setelah benda itu, perkara itu tercipta di qudrah. Tetapi kalau sekiranya belum ada, kerana Allah saja yang wujud qadim ketika itu, dia kembali balik pada iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia kaedah gitu. Apa-apa yang telah dicipta oleh Allah, dia berlaku atas qudrah. Iradah atau kehendak yang azali, atau kehendak yang qadim. Dia tidak ada permulaan. Seperti mana Quran yang kita baca. Quran ini bukan yang baharu. Quran ini kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat pada zat yang qadim. Oleh kerana itulah nak tahunya ilmu Allah Taala dengan Quran. Sebab Quran Allah berbicara dulu, pembicaraan Allah jadi kalam. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan langit dan bumi, Allah belum menciptakan alam semesta, dia dah berkalam. Kalam dia tadi adalah termasuk pada ilmu iradah Allah Subhanahu wa taala. Aliman iradah. Maka itulah wujudnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalam Allah qadim. Qadim maksudnya tidak ada siapa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berbicara tentang Musa, tentang Fir'aun, bahkan Adam belum dicipta oleh Allah. Dan ini yang menyebabkan sifat Allah pada ilmunya, iradahnya tidak boleh disamakan pada makhluk. Sebab kita sebelum kita tahu, kita tak tahu dulu. Mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala cipta makhluk baru Allah tengok dia akan jadi apa. Maka itu menunjukkan sifat lemah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian sebagai ujian, itu tidak lain untuk kembali bertanya pada akal manusia, adakah kamu mampu untuk menumbuhkannya? Kalau sekiranya Allah menghendaki untuk membenamkannya, maknanya tidak dia tumbuh. Fazaltum tafakkarun, maka menjadilah kamu itu tercengang. Kerana apa? Dulu kamu mengatakan aku yang tanam, aku yang tumbuhkan. Bila Allah Subhanahu wa taala menguji, datangnya musim panas, musim kemarau, maka tak tumbuh apa-apa. Lalu itulah nak membatalkan kata-kata mereka yang mampu untuk menumbuhkan.
Tidak tercenganglah mereka. Maksud menunjukkan bahawasanya perkara itu kembali balik mereka tidak mempunyai keupayaan apa-apa pun untuk menumbuhkan sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.